Ya, anda masih lagi bersama dengan saya, Fazli, Fetri dan juga masihlah pastinya di Malaysia hari ini. Baik, sekarang ini kita nak bercakap berkenaan dengan bola sepak Malaysia dan fokus kita kepada jurulatih. Ya, dan kita tahu bahawa anda sebagai peminat-peminat bola sepak, saya pasti anda telah pun mengetahui tentang isu ini, iaitu isu yang dibangkitkan sekarang ini di mana jurulatih tempatan kurang dipilih oleh pasukan-pasukan dalam Liga M. Ya. Dan kalau kita perhatikan dekat sini, ya, Liga M ini memang salah satu daripada liga yang bersifat terbuka untuk memilih mana-mana sahaja pengendali dari dalam negara ke ataupun dari luar negara. Tetapi untuk isu sekarang ini, mereka lebih gemar untuk merekrut pengendali dari luar negara. Dan untuk bercakap tentang perkara ini, kita bersama dengan orang yang mencetuskan isu inilah. Kita bersama dengan Coach B. Satyanathan, Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, apa khabar semua? Alhamdulillah sihat dan saya pasti Coach dah tak sabar lagi untuk memperkatakan tentang isu ini, ya. Jadi Coach, bagaimana Coach untuk kita meimbangi sebenarnya situasi isu ini, ya. Dalam masa sama juga kita ni memang nak memantapkan bola sepak negara, tetapi kita ni, pasukan kita ni lebih cenderung untuk memilih jurulatih luar berbanding dengan jurulatih tempatan ni. Pandangan Coach tentang isu ini. Okey, terlebih dulu kita sebagai persatuan ya, Ya. kita bukan nak mengelakkan daripada atau ban foreign coaches, tetapi kita galakkan pasukan-pasukan kalau nak mengambil seorang jurulatih daripada luar, biar dia ada standard, dia ada satu dia memang specialized macam apa yang dibuat di Korea, di Jepun, di mana Udo Lattek, ya, Eric Rottweiler, jurulatih-jurulatih yang masyhur yang pergi ke klub di Jepun dan Korea, ya. Dan di sini kita kena tetapkan, walaupun mereka ada pro license, kita ni semua ya di dunia ni, terutama di Asia, di Europe, kita ada pro license yang telah di pro license ni mula daripada Eropah. Lepas tu AFC mengikut UEFA punya syllabus. So masing-masing sama juga content pro license, ya. Tetapi semua boleh dapat lesen, macam memandu, lesen memandu lah. Semua boleh memandu. Tapi yang pergi F1 adalah yang terbaik, ya. Yang pemandu F1 tu yang specialized. So kalau negara kita nak maju dalam bola sepak, janganlah ambil lesen yang biasa je. Mereka mesti bukan ada lesen saja, pengalaman yang memang cukup dalam. Lepas tu macam Gus Hiddink, ya. Gus Hiddink bila Korea National Team ambil dia semasa World Cup, ya, 2002, ya. Selepas tu asisten beliau adalah coach Vietnam sekarang, yang beberapa maju sekarang Vietnam kerana di bawah asisten Gus Hiddink. Dia telah mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang boleh kita membawa di sebuah pasukan tu lebih tinggi, tahap lebih tinggi. Kita tak boleh lari daripada kenyataan. Kita kena belajar. Kita kena belajar daripada orang yang lebih baik daripada kita. Ya? Contohnya, orang Eropah ni atau mana-mana pun, kalau Jepun atau Korea, ya, ada Korea mengalahkan Jerman, ada tak kita nampak jurulatih Korea di Germany? Tak ada. Kerana mereka tidak memandang kita tinggi. Selalunya kita ni, kalau nampak seorang Brazil atau seorang Jerman tu, dia tukang kasut di negara dia pun, dia kata dia ni bagus sebagai jurulatih ni. Ya, andaian, persepsi orang di sini. Betul. Walau saya dah pergi ke mana-mana, saya dah pergi khusus di Brazil, ada yang jurulatih yang memang tak boleh pakai punya. Saya di bawah 7 jurulatih asing. Saya menjadi asisten selama 16 tahun. Berbagai-bagai jurulatih asing ni. Betul. Ada yang bagus,
ada yang tak boleh pakai punya. Ya, walau macam mana pun kita tidak boleh menidakkan kehebatan kepakaran yang dimiliki oleh jurulatih tempatan ini. Dan coach tadi menyentuh berkenaan dengan lesen ini. Sebenarnya untuk pengetahuan anda, bukan senang ya untuk kita mendapat lesen ini, memerlukan masa sekurang-kurangnya 10 tahun. Lepas tu untuk mendapatkan lesen ini memerlukan pembelanjaan yang tinggi, hampir RM100,000. Jadi bagaimana coach melihat tentang perkara ini? Ada di antara jurulatih tempatan ini yang telah pun mendapatkan lesen ini, tetapi tiada jaminan untuk peluang pekerjaan mana-mana pasukan yang bersaing dalam Liga M ini. Adakah mungkin pasukan-pasukan kita ini melihat dari segi taktikal yang berbeza, nama yang berbeza tetapi mungkin taktikal yang sama? Sebab apa? Sebab datangnya dari Malaysia. Pandangan coach tentang perkara ini. Ya, daripada segi taktikal dan sebagainya semua sama je. Ya. Semua tahu apa sistem 4-3-3, semua tahu 4-5-1. Betul. 4-4-2 ataupun cara Jerman lain, cara Italian lain, cara apa lain, cara Jepun lain. Tetapi kita tak boleh terus ikutkan sistem macam Barcelona. Siapa nak ikut style Barcelona? Tak boleh. Yeah. Pasal kita tak ada pemain-pemain seperti Messi dan sebagainya. So sistem ni adalah satu dalam bola sepak untuk meletakkan pemain. Tetapi peranan seorang pemain tu lebih penting daripada sistem. So saya mungkin orang-orang Eropah ni kerana kita tengok Champions League macam malam tadi kita nampak dia punya standard memang tinggi. Kerana pemain-pemain mereka mempunyai skill yang lagi tinggi daripada pemain-pemain yang ada di sini. So nampak game tu hebat. Betul. Dan bila sama-sama handal, apa yang membezakan pasukan adalah jurulatih tu. Jurulatih tu akan menukar strategi dan taktik. Ya. Betul. So mereka selalu berada di tahap yang itu. Tetapi bukan semua bukan semua itu yang saya kata kita menggalakkan kalau kita dapat guru yang baik. Itu yang penting. Guru macam Gus Hiddink contoh tadi dekat Korea. Ya, kalaulah dia ni pun melatih budak-budak bawah 12 tetapi datang sini jadi coach kelab profesional, memang tak masuk akal lah. Betul. Jadi kebergantungan sebenarnya setiap perlawanan ditentukan daripada bukan saja coach, malahan pemain pun memainkan peranan juga dalam menentukan kemenangan sesebuah pasukan. Coach, mungkin ada nasihat diberikan khususnya kepada pasukan-pasukan ataupun mungkin ada jurulatih yang sekarang ini masih lagi belum ada tempat di hati pasukan-pasukan yang bersaing dalam Liga M untuk musim depan, coach? Siapa yang jurulatih mungkin mereka ni masih lagi belum dapat lagi job ataupun pasukan-pasukan mana yang mungkin bersaing untuk Liga M, mereka ni tidak dapat lagi tawaran untuk menjadi jurulatih dalam pasukan tersebut. Mungkin ada kata-kata sesuatu daripada coach sebab coach dah berpengalaman dalam industri sukan ni? Ini sabarlah, tetapi kita tetap kena kerja kalaulah tak dapat dalam menjadi jurulatih dalam Liga Super atau Liga Premier, kita lihat M3 dengan M4 ambil tim sekolah pun tak apa. Janji kita membuat kerja kita keep dengan pace yang ada sekarang. So kalau kita give up atau menyerah diri kita, tak payahlah pasal kita tak ada kerja, tak boleh. Seorang jurulatih selalu kena bekerja supaya dia keep up to date dia punya pekerjaan tu, knowledge tu. Okay, kena practice. Ya. Okey, jadi maksudnya dekat sini isu yang dibangkitkan oleh coach sendiri, coach melihat bagaimana, adakah sebenarnya negara kita ni memang memerlukan kepakaran luar ataupun jurulatih tempatan ni pun sudah sedia hebat setanding dengan jurulatih import ni, coach? Kita dah melalui dalam 25 tahun yang sudah ni. Banyak masalah-masalah datang sini jadi jurulatih. Tetapi yang sekarang hebat adalah Datuk Raja Kopal yang bawa AFF, Datuk Ong yang bawa SEA Games, Tan Chen Ho, kedudukan ranking yang tak pernah kita melihat masa dulu, masa ada coach daripada Eropah. Yang Tan Chen Ho ambil daripada Wikada satu game pun dia tak menang. So itu siapa yang hebat? Betul. Itulah dia. Betul lah apa yang coach katakan tadi. Betul. Kalau kita lihat kita punya pencapaian bola sepak kita ni yang membanggakan dalam persadaran antarabangsa, yang membawa pasukan Malaysia itu adalah daripada coach tempatan juga, kan? Kalau lihat tetapi saya mengakui kita kena belajar lagi. Kita tak cukup. Ilmu bola sepak ni tak boleh berhenti. Kita kena, macam saya dah umur 62, saya masih lagi belajar. Betul.
Dan kalau kita lihat Datuk Ki Raja Gopal pun sekarang ini pun dirisik oleh pasukan Brunei ya untuk melatih pasukan di negara tersebut kan. Jadi kita tidak boleh Datuk Raja Gopal ya. Betul. Okey. Jadi coach kita berhenti di sini. Kita harapkan bahawa ada satu pembaruan yang barulah dalam mutu bola sepak negara kita dan all the best juga kepada coach dalam pada kita untuk melatih bola sepak negara kita ni nanti. Baik coach. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Itu dia B Satanadan, Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia, dan saya pun bersetuju juga apa yang coach katakan tadi. Sebenarnya kita ni mempunyai pelbagai jurulatih tempatan dan sebelum kita nak melihat perbandingan dari luar negara itu, kita lihat dulu jurulatih dalam negara kita Malaysia ini di mana banyak lagi melahirkan poin-poin yang berkualiti. Baik, kita ingin berhenti berehat sekejap, nanti kita nak bersama dengan artis kita Hez Hazmi dan banyak lagi perkongsian menarik pastinya di Malaysia hari ini sebentar lagi.